Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Bumi Kenyalang, selamat pagi Malaysia. Apa khabar penonton setia Sejahtera Asia? Seperti biasa hari ini kita bersiaran lagi dari 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi bertemankan saya Wan Alif dan juga sahabat Jonathan saya Ding. Jonathan Ding. Apa Yap. khabar Jon, sehat? Sehat, syukur hari yang baru, pagi yang baru, jadi itulah sehat. Abang Alif, apa khabar? Sihat saja, Ah, biasa-biasalah okay, sebab dah pagi-pagi. breakfast. Itu yang penting, breakfast tu. Memang dah breakfast dah. Okey. Awal-awal, bak kata orang Awal. Iban, tumu kami dah makan. Oh, awal mai ya. Tumbuh mai ya. Tumu mai. Okey, hari itu 9 Yap. September 2021 bersamaan dengan 1 Safar 1443 Hijriah. Dan yang pastinya apa yang kita lakukan hari ini, seperti John cakap tadi, hari baru, permulaan yang baru. Betul. Semoga dipermudahkan. Semoga mojo joros, kata orang Sarawak. Oh, apa? Mojo? Mujo joros. Joros. Okey, betul lah Jadi ya. John, hari itu kita bersiaran dengan tetamu kita, tetapi Yap. lain pula. Selalu kita ada tetamu yang hadir di Betul. studio, tetapi kali ini macam Kali ni ini platformnya? kita akan ada dua tetamu dan dua topik lah yang akan kita kupaskan, di mana yang pertama mengenai matlamat Sarawak ke arah revolusi industri 4.0, dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Insinyur Teknologi Spesialis Ahmad Zawawi. Beliau merupakan seorang profesional teknologis lah. Dan topik yang kedua mengenai pencegahan bunuh diri. Dan untuk itu kita juga akan bersama dengan Dr. Shim Voon Kong, pakar psikiatri Hospital Sentosa Kuching, juga secara maya, secara Skype sebentar sahaja lagi. Jadi itulah sebab sekarang kes ataupun penularan dekat Sarawak kat Kuching ni pun makin meningkat. Jadi atas sebab-sebab tertentu dan langkah berjaga-jaga, kita akan melakukan temu bual dengan norma baharu. Norma baharu. Sekarang teknologi di hujung jari je John, betul tak John? Kalau dapat tu memang kita nak teruskan menggunakan teknologi yang sedia ada, agar memastikan apa kata orang tu, manfaat teknologi yang ada. Kita mampu untuk setanding dengan negara-negara luar. Sesuai lah dengan topik kita yang pertama ni. Betul. Berkaitan dengan teknologi. Teknologi kita ke arah... tak nak buang masa. Ya, betul. Kita nak jemput dan kita nak memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Professional Technologist Ahmad Zawawi. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi, Jonathan and Wan Alif. Apa khabar? Awak di studio? Harap sehat ya. Yep. Encik Zawawi. Ya, saya. Alhamdulillah, dah awal pagi tadi breakfast. Macam kata Wan Alif tadi, seawal pagi kita breakfast hari ini. Okey. Mungkin lain kurang jelas lah, suara tidak kedengaran dari pihak Kurang jelas. Okey. Dapat mungkin kita tengah selesaikan dulu pasal teknikal. Mungkin Encik Ahmad Zawawi boleh tunggu sebentar ya. Betul. Sementara orang spesialis kita di belakang tu, teknologi juga belakang sebab, tu. Betul lah, spesialis ni banyak, ada bidang IT ada, bidang perubatan ada dan sebagainya lah. Yep. Betul tak John? Dan macam biasalah, cermin mata saya ni berkabus macam biasa. Biasalah pagi John dengan kabut Sejuk, sejuk. kan? Sejuk. Memang pagi tadi datang studio sejuk sangat-sangat. Itu dah dikatakan apa kata lumrah alam. Betul. Ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak hujan. So apa-apa pun kita harapkan penonton yang melihat kami sama ada di Kaca TV yang bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan juga MyTV. Kita juga bersiaran di mana John? Di Facebook Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS. Jadi kepada penonton kita di Facebook, jangan malu, jangan segan. Hantarkanlah komen anda. Betul. Berinteraksilah dengan kami. Nanti kami akan reply, kami akan balaslah. Kalau ada maklum balas ke nak ucap selamat pagi pun boleh hantarkan ucapan anda. Kalau ada masa nanti kita akan bacakan. Ya, betul. Dan kesempatan yang ada ini kita amat menghargai semua penonton kita. Bukan saja di Sarawak, malah di seluruh pelosok dunia lah. Sebab sekarang platform nak guna telefon je, nak tonton. Kat mana-mana boleh. Boleh. Asal ada internet. Betul itu. Dan sekarang saya rasa kebanyakan tempat, majoriti lah, dah pun mempunyai internet. Dan seperti mana yang baru-baru ini akan ada 90% kawasan di Sarawak yang akan ada capaian internet yang baik. Itu harapan Ketua Menteri kita. Betul. Dan kita harap benda tu membantulah John dari sudut pendidikan, dari sudut perniagaan dan dari sudut seperti penyiaran seperti ini agar maklumat ataupun info-info yang berguna dapat sampai ke golongan ataupun mereka yang
susah untuk dapat capaian internet, terutamanya di luar bandar dan juga pedalaman. Betul tak, John? Betul. Sebab saya rasa sekarang hubungan internet adalah satu perkhidmatan ataupun satu keperluan. Dah Ya. menjadi essential service. Ya, keperluan. Lagi-lagi dengan norma baru sekarang. Ya, norma Memang baru. sangat perlukan internet. Tak kisah sama ada di persekolahan, pekerjaan Betul. ataupun di alam mana-manalah memang Betul. perlukan internet. Jadi untuk hubungan, untuk apa komunikasi, Komunikasi. komunikasi antara satu sama lain, untuk belajar atas talian, bekerja atas talian, bermesyuarat pun atas talian sekarang. Betul, untuk menghubungi orang yang tersayang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Itu pentingnya teknologi sebenarnya, John. Betul tak, John? Ya, Dan John, Yap. saya nak bercerita juga tentang satu yang saya dapat, apa kata orang tu, dapat tahu daripada laman sosial Okey. ini. Di mana walaupun kita akan berada di era endemik. endemik, betul. Apa yang John faham dengan era endemik ini? Okey, apa yang saya faham mengenai fasa endemik ni, Ya. COVID-19 endemik adalah virus itu tak akan hilang ke mana-mana. Penyakit itu tetap akan ada lagi, tetapi kita harus belajar untuk hidup bersama dengannya Betul? dan dengan mengamalkan norma-norma baru. Betul. Dan ini bukan satu benda yang baru sebenarnya sebab banyak sebenarnya ada beberapa lah penyakit yang menjadi pandemik dekat seluruh dunia ni telah pun menjadi endemik. Dan contohnya sebagai satu contoh dekat Malaysia ni adalah penyakit denggi. Denggi, ya Denggi betul. pun dah pun diisytiharkan ataupun dikategorikan sebagai fasa endemik dekat Malaysia dan menurut Menteri Kesihatan kita YB Khairi Jamaluddin bahawa Malaysia akan beralih ke fasa endemik bulan Oktober, bulan hadapan. Bulan Oktober, ya. Bulan 10, penghujung bulan 10. Dan Yap. itu juga yang dikatakan oleh Ketua Menteri kita. Betul. Dan mungkin fasa peralihan kepada era endemik ini akan menjadikan satu platform baru dalam memastikan kita dapat terus melaksanakan apa sahaja tugasan kita. kerja. Mungkin sekejap lagi dah nak tutup sektor-sektor tu. Betul tak? Yap. John. Sebab kita dah lama lah kita dengan COVID-19 tu, lama dah PKP, PKPP, PKPB, PKPD dan sebagainya. Jadi saya rasa kebanyakan dari kita dah pun penat dan susahlah untuk meneruskan kehidupan kita dengan adanya PKP dan sebagainya. Betul. Dan lepas ini mungkin era endemik kita ada lagi apa kata orang tu PKP, PKPD dan sebagainya. Tetapi patuh SOP Betul. itu adalah rutin harian kita. Dan satu je yang saya nak pesan kepada diri kita, John dan semua, Okey. kekal sihat sahaja. Yes, betul. Yap. Jadi Pak Alif, kita akan berehat sebentar. Ya. Berehat sebentar, kita nak terutama minta maaf juga lah atas masalah teknikal tu dan selepas tu kita akan kembali dengan tetamu kita Encik Ahmad Zawawi, professional technologist. Selepas ini berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro, MyTV dan juga di Facebook Sejahtera Asia dan TVS. Baik, kita nak minta maaf atas masalah teknikal tadi dan saya tak nak bawa masa banyak. Kita nak memperkenalkan semula lagi tetamu kita pada pagi ini iaitu teknologis insinyur Ahmad Zawawi. Beliau merupakan seorang profesional teknologis. Selamat pagi Encik Ahmad Zawawi. Selamat pagi Jonathan dengan Wan Arif. Harap sehat di studio tu semua. Boleh Encik Ahmad jelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0 secara ringkas dan apakah komponen utama bagi revolusi industri 4.0 ini? Okey, terima kasih pada Jonathan. So, industri revolusi 4.0 ni, ini satu benda yang kata orang, semua orang bercakap berkenaan ni. Kalau kita tengok dari tahun 2015 sampai sekarang, selalu benda ni diperkatakan. Itu bukan saja dalam industri, kadang-kadang di kedai kopi pun kita dengar orang bercakap pasal industri revolution ni. Mungkin hari ini saya nak kongsi dengan penonton semua, biar semua orang dapat pemahaman yang at least sedikit dan ringkas apa tu revolusi industri. Sebelum tu mungkin saya nak berkongsi lah dengan penonton bagaimana revolusi industri ini bermula. Kalau kita tengok dari segi peradaban manusia, industri
kita ni bermula daripada industri pertanian dan kita beralih kepada era perindustrian seawal tahun 1760 yang mana kita panggil itu sebagai industri 1.0 yang mana penggunaan tenaga manusia telah bertukar kepada tenaga penggunaan mesin. Maka itu kita mulakan enjin steam. Lepas tu pada industri 2.0 di mana bermulanya era manusia menggunakan tenaga elektrik. Masa inilah pengeluaran dari industri secara besar-besaran disebabkan oleh permintaan demand terhadap produk dari seluruh dunia kalau kita katakan pada masa itu. Dan kemudian industri berubah kepada industri 3.0. Industri lebih memfokus kepada sistem elektronik, ICT, dan kat inilah munculnya era sistem otomasi sama ada semi auto ataupun full auto. Ya. So dan seterusnya industri kita terus berkembang dan sehingga ke era sekarang kita panggil revolusi industri 4.0. Yang mana revolusi industri 4.0 ni merujuk kepada penggunaan rangkaian pintar bagi mesin dan pemprosesan yang menggunakan ICT, dan dia punya backbone lah kita kata keperluan untuk revolusi industri ini adalah sistem network broadband yang pantas yang perlu. IR 4.0 ni kita tengok yang merangkumi semua industri dan segala aspek kehidupan. Kalau kita katakan industri ni hanya pihak industri, tetapi industri revolution 4.0 ni melibatkan pihak industri berkolaborate dengan masyarakat sekeliling dari segi sosioekonominya. Sebagai contoh, industri kesihatan juga terlibat. Pengangkutan, kewangan, pendidikan, pembinaan dan semua sektor sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Sebab itulah kita tengok kesinambungan antara pihak dalam revolusi industri ini amat penting. So balik kepada soalan tadi, komponen dalam revolusi 4.0 ni kalau kita tengok, pertama sekali ialah dari segi backbone dia adalah high speed broadband network. Ini yang menentukan sebab kebanyakannya kita akan menggunakan IoT dalam kita punya revolusi 4.0 iaitu Internet of Things. Segalanya kita menggunakan handphone dan kita boleh mengawal banyak device di mana-mana kita berada walau di seluruh dunia. Tidak perlulah kita standing supervision macam zaman dulu, supervisor perlu monitor, engineer perlu monitor production di kilang dan memati. Tapi sekarang semuanya dapat dilihat hanya melalui device sebagai tablet ataupun handphone. Lepas tu ada komponen yang penting sekarang 3D printing. 3D printing ni banyak digunakan dalam sektor kesihatan, contoh pembuatan tangan palsu, bantuan dalam perkhidmatan. Banyak penggunaan 3D ni. And then kita ada juga advanced material technology. Satu lagi teknologi yang amat menarik pada masa ini yang semua orang minat adalah AR. AR ni maksudnya contoh you menggunakan handphone, melihat aplikasi dalam handphone, seolah-olah you pergi shopping kedai dan boleh bertukar baju, melihat dalam device tanpa pergi. Everything dibuat secara virtual untuk bertukar baju, masa membeli pakaian, bertukar-tukar pakaian melalui aplikasi handphone. Dan kita ada sistem integrasi komponen industri 4.0 dan yang paling penting sekali keselamatan cyber. Cyber security ni perlu ada lah kalau dalam revolusi ini. Jadi kita pun nak tahu juga, mungkin boleh kongsikan kenapa revolusi industri ini penting bagi pembangunan sesebuah negeri ataupun negara kepada bangsanya. Jadi apa faedahnya? Okey, betul ni. Sebab kalau kita lihat dari segi positifnya lah, revolusi industri memang akan memberi banyak faedah kepada masyarakat seperti itu. Contoh kita, semua orang ingin menjalankan kehidupan selesa, mau menghadapan yang pantas, cepat dan mudah. Sebagai contoh, pengguna hari ini menggunakan perkhidmatan Grab. Semuanya dijalankan secara ujung jari. Nak beli barang, nak beli pakaian melalui Lazada, melalui Shopee, kan? Jadi ini penting, okay? So kalau kita lihat dari segi sosioekonomi dia pula, revolusi industri ini menyebabkan transformasi dalam keseluruhan ekosistem. Ia melibatkan syarikat, industri,
masyarakat dan negara. Ya, kerana ia memberikan pendekatan dan membentuk suatu teknologi masyarakat dan teknologi boleh wujud secara bersama dan saling menyumbang antara satu sama lain. Sebab itulah kenapa pentingnya masyarakat zaman sekarang kita tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi yang kerana telah diguna pakai oleh masyarakat seluruh dunia. Satu lagi yang paling penting dari segi revolusi industri ni, faedahnya produktiviti, kita menjangkakan produktiviti sebanyak 30% merentasi semua sektor menjelang tahun 2030. Dan ini akan memberikan impak dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada semua sektor di Malaysia dan meningkatkan bilangan pekerja mahir dan menghasilkan produk yang punya nilai tinggi untuk pasaran dunia. Okay. Selain itu, revolusi ini juga penting kerana dia dapat mengurangkan jurang sempadan dan komunikasi seperti yang Jonathan dengan Wan Alif cakap tadi kan. Kita dalam keadaan kita sekarang tak semestinya dalam keadaan pandemik ni kita tak boleh meneruskan kita punya program tapi kita masih dapat berteruskan melalui komunikasi Skype ini. Ya. Anak dan bapa yang tak dapat balik kampung dapat bersua muka menggunakan sistem Skype begini ataupun any video conference. Jadi perasaan rindu dengan keluarga di kampung dapat dikurangkan. Dan pakar-pakar kesihatan seperti pakar bedah, mereka dapat menjalankan pembedahan kritikal menggunakan robot secara virtual. Ini banyak telah berlaku di Amerika, di Jepun. So tak perlu lagi pakar dari luar negara perlu datang ke negara pesakit tersebut untuk membuat rawatan. Kerana semua teknologi ini sebenarnya memudahkanlah kita dari masa ke masa. Baik, jadi sebenarnya banyak sebenarnya faedah daripada industri revolusional 4.0 ini. Jadi Encik Ahmad, melihat secara purata, kelajuan sambungan internet di Malaysia ialah 13.3 megabyte sesaat dan kita merupakan negara ke-8 dengan sambungan internet terpantas di Asia. Jadi berbanding dengan negara jiran kita, Thailand mempunyai connection speed 7.06, Singapura memang tinggilah kita tahu speed internetnya. Jadi melihat kepada komponen utama RI 4.0 ni yang melibatkan high speed internet connection, adakah Sarawak secara teknikal bersedia untuk revolusi industri ini? Okey, saya sebagai pemain industri dan pemerhatilah, secara peribadi saya lihat kerajaan Sarawak berjaya melakukan pembaharuan berlandaskan revolusi industri 4.0 secara beringkat. Kita percaya walaupun terdapat pelbagai cabaran, kerajaan Sarawak dapat meningkatkan pembaharuan sektor digital dan teknologi yang dapat digunakan pakai oleh semua pihak, tak kira di dalam bandar ataupun di luar bandar. Sebagai contoh, kita lihat inisiatif kerajaan Sarawak melalui Sarawak Rural Broadband Network telah diwujudkan oleh Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority dan diteraju oleh Sarawak Digital Economy untuk menyediakan rangkaian jalur lebar ke jauhan tinggi di luar bandar dan pendalaman Sarawak bagi mempercepatkan transformasi digital ini. So kita dapat lihat baru-baru ini kita punya Ketua Menteri telah memberi komitmen bahawa 90% kawasan di seluruh Sarawak ni akan diberikan perkhidmatan internet dan jadi penduduk luar bandar ni tidak tertinggal. Okey. Lebih kurang kita dimaklumkan ada dalam menyasarkan 45,000 penduduk di tempat awam dan akan ada coverage dalam 150 tower yang akan dibuat di seluruh Sarawak. So, selain inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sarawak, kita lihat juga inisiatif daripada Kerajaan Federal yang telah memperkenalkan program rencana jaringan digital negara yang dipanggil sebagai Jendela. Yang ini juga untuk memberikan liputan yang lebih luas dan jalur lebar berkelajuan lebih baik untuk rakyat di samping kerajaan ingin mempersediakan negara untuk teknologi 5G. So dengan adanya dua program ni dan inisiatif daripada kerajaan negeri, percaya ianya dapat mengurangkan jurang rangkaian jalur lebar di antara pihak industri dan luar bandar.
Jadi industri-industri SME di luar bandar akan lebih mudah untuk menjual produk mereka dengan penduduk-penduduk di bandar atau di mana saja di seluruh dunia. Sekiranya rangkaian backbone ini yang merupakan nadi utama IR40 ni, kita punya jalur lebar ni dapat disegerakan oleh kerajaan. Walau bagaimana, setiap perkara ni ada cabarannya, kan? Dan setiap cabarannya insya-Allah ada penyelesaiannya. Sebab itu, seperti kami ni, pihak teknologis dan juruteknik akan memainkan peranan dalam bantu kerajaan Sarawak merealisasikan program ini dengan lebih cepat lagi. Walaupun kita lihat setengah sektor swasta dari segi perspektif projek masih lagi di peringkat transformasi, peranan kami sebagai profesional teknologis dan juruteknik adalah membantu dalam melonjakkan pengembangan teknologi sesuai dengan aliran iklim teknologi antarabangsa dan juga berkongsi pengalaman dalam memodernkan pembangunan melalui IR440. Encik Ahmad juga, masa menceburui kita tak banyak masa. Jadi mungkin secara ringkas, apa pesanan Encik Ahmad Zawawi sebagai seorang profesional teknologis kepada penonton kita dan juga mungkin kepada rakyat Sarawak yang mungkin bakal kita amalkan ataupun kita ada revolusi industri 4.0 ini, mungkin boleh kongsikan pesanan ringkas. Pesanan saya kepada semua kita punya masyarakat bagi mempersiapkan diri kepada revolusi industri ini, kita perlu menyediakan, kita menyediakan dari segi kita punya mentaliti kita, mempersediakan berfikiran inovasi. Sebab teknologi ini memerlukan inovasi. Tanpa inovasi, kita tidak dapat berkembang dengan lebih jauh lagi ke depan dan kita perlu meningkatkan kemahiran terutama tenaga pekerja di pihak industri. Ia peranan daripada pihak industri sendiri untuk menghantar kaki tangan dia untuk sentiasa memperbaharui dia punya pengetahuan dari segi teknologi. Jadi dengan cara ini saja kita dapat mendukung dan meneruskan agenda untuk memastikan Sarawak dan Malaysia dapat menjadi negara industri 4.0. So selain itu juga saya ingin menyatakan di sini kami dari sebagai golongan teknologis di Sarawak ini inginlah menyeru kepada mereka-mereka yang di luar sana sekiranya ingin diiktiraf sebagai profesional teknologi, bolehlah mereka merujuk kepada laman sesawang Malaysia Board of Technology di www.mbot.gov.my kerana banyak maklumat yang boleh diperolehi oleh mereka sekiranya mereka ingin menjadi teknologis seperti kawan-kawan kita yang ramai di Sarawak dan juga benda ni masih baru di Sarawak. Jadi saya ingin menyerulah kepada mereka yang mempunyai kepakaran bersama kami menjadi seorang profesional teknologis atau juruteknik agar kita sama-sama dapat membangunkan negeri Sarawak tercinta ini. Terima kasih. Ya, itulah tadi pesanan daripada teknologis Insinyur Ahmad Zawawi. Terima kasih Ahmad Zawawi kerana sudi berkongsi masa bersama dengan Sejahtera Asia di pagi hari Khamis ni. Terima kasih. Terima kasih, Jonathan. Sikap keterbukaan untuk menerima kita memasuki revolusi 4.0 dan juga kepada yang berbakat boleh saja ke laman rasmi www.mbot.gov.my Malaysia Board of Technologies. Di situlah boleh mendapat banyak lagi maklumat mengenai teknologi ni sebab di Sarawak ni masih lagi sangat baru. Jadi digalakkan lagi untuk mencari informasi yang lebih di situ. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Wan Alif akan kembali lagi di blok yang ketiga di Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia yang pastinya di mana anda berada, apa yang anda sedang lakukan, selamat pagi sapaan kami. Betul tak, John? Betul. Dan jangan lupa breakfast, itu yang penting. Yes, betul. Jadi baik, di blog yang ini kita nak kongsikanlah antara berita yang kami nak bawakan kepada penonton kita seperti biasa. Di Sejahtera Asia memang akan ada
informasi terkini Ya, yang betul. kami bawakan kepada anda. Jadi baik, berita baik sebenarnya Wan Alif untuk rakan-rakan kita yang berada di Lembah Kelang. Lembah Kelang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Selangor, ya betul. Di kawasan Selangor kerana mereka akan memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara hari Jumaat ini, esoklah. Esoklah. Itu umum oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, dan saya lihat dekat media sosial ramai sebenarnya rakan saya yang gembira dengan berita ini sebab itulah mereka lama juga dalam fasa 1 PPN. Dan ini John sebagai satu kata orang perjalanan menuju ke fasa ataupun endemik ini. Dan kita pastikan dan kita harapkan agar pelaksanaan untuk fasa yang kedua ini memberikan satu motivasi kepada kita untuk tetap patuh SOP, jaga kawalan diri kita. Jangan fasa kedua tadi hora-hore pula. Jadi tapi kita nak kongsikan jugalah antara kelonggaran yang diberikan adalah sudah boleh merentas negeri dan daerah di antara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor tanpa adanya sekatan jalan raya. Jadi dah boleh pun jumpa ahli keluarga tersayang, orang tersayang, jumpa anak-anak, nak pergi bercuti ke mungkinlah orang KL nak pergi Selangor nak pergi KL bercuti, pergi dan Putrajaya. bila sebut pasal bercuti tu John, dalam fasa kedua juga turut dibenarkan iaitu aktiviti pelancongan dalam negeri melibatkan penginapan di hotel dan rumah inap bagi individu yang lengkap 2 dos vaksin. Dan ini kelonggaran ini diberikan kepada penerima dos vaksin yang lengkap sahaja. Lengkap sahaja. Kalau tak lengkap, minta maaf. Sorry lah, tak boleh. tunggulah. Either mungkin kita tak menerima vaksin ataupun baru saja menerima dos yang pertama. Mohon bersabar. Dan kepada yang belum lagi ambil vaksin, ambillah vaksin secepat mungkin. Barulah boleh menikmati kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan ini. Ya, betul. Dan itu dari sudut pelancongan. Ada juga dari perdagangan dan pengedaran di mana melibatkan perniagaan kedai bunga, nursery ataupun peralatan outdoor dan galeri perumahan. Jadi banyak idea apabila PKP nak dekor sana, dekor sini. Lepas ni dah buka, bolehlah beli. Betul. Itulah sekarang saya lihat dekat media sosial sebenarnya ramai rakyat Malaysia yang kreatif. Yang melakukan kerja-kerja DIY dekat rumah, pengubah suaian dekat rumah, buat dekor dekat rumah ataupun dalam bilik mereka. Sangat kreatif sebenarnya rakyat Malaysia. Dan satu yang mencuri tipuan saya hantaran di Facebook, antara komen suami isteri ni, isteri cakap apa? Reti pun buat. Tahu pun nak molah. Dalam bahasa Sarawak tahu pun nak molah. Ya, sebelum betul. tak si pandai. Baik, jadi itulah antara kelonggaran yang dapat dikongsikan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga mengenai aktiviti sukan. Aktiviti sukan dan rekreasi. Dan di laman Twitter Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan semalam, beliau menyatakan bahawa permintaan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu adalah wajar, dan oleh itu Perdana Menteri juga turut mengumumkan berita gembira kepada peminat sukan apabila aktiviti sukan indoor dibenarkan kecuali gimnasium. Gym belum lagi lah. Gym lah. Jadi gym, peluang tu memang baguslah. Mana yang rindu bersukan indoor ni boleh laksanakanlah ataupun teruskan. Betul. Sukan outdoor boleh lakukan seperti sukan yang tidak melibatkan sentuhan dan sebagainya. Betul. Dan untuk gym pula masih lagi dalam kajian sebab memerlukan pengudaraan yang berkesan, bak kata Menteri Kesihatan kita YBKJ. Dan beliau kata apabila kajian tersebut dah pun dilakukan, SOP mengenai gimnasium akan dikeluarkanlah secepat yang mungkin, dan bilakah itu akan dibenarkan, kita tunggu saja pengumuman daripada Menteri Kesihatan kita. Ya, dan betul ini merupakan satu permintaan yang prihatin kepada rakyat dan juga sektor sukan sebenarnya. Tapi apa-apa pun, kawalan ke diri itu penting. Jangan syok sangat. Dan juga masih ada dimaklumkan juga panggung wayang dah pun dibenarkan beroperasi. Hari ini. Lepas ni John. Tapi kat Sarawak belum lagi. Kat Sarawak belum. Tapi dekat KL pun terasa belum lagi, sebab semalam saya lihat antara syarikat panggung wayang yang telah pun mengeluarkan statement berkata mereka tak akan buka hari ini lagi sebab mereka perlu kemaskan barang dulu, mungkin sanitize pawagam dulu dan sebagainya. Betul. Jadi mereka akan memberitahu satu tarikh lah apabila mereka dah pun bersedia. Ya, dan itu berkaitan dengan COVID Malaysia, dan kita nak berapa perkembangan
COVID Malaysia Seterusnya daripada kita John. akan bawalah perkembangan COVID-19, angka di Malaysia, dan semalam kes baru di Malaysia masih lagi berada di bawah angka 20,000 3 hari berturut-turut selepas 19,733 kes baru dilaporkan semalam, dan terus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini 1,900,467 kes. Dan menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 361 kematian baharu direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kematian kini berjumlah 19,163 kes. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 102 kes merupakan BID ataupun brought in death dengan melibatkan 71 warga negara dan selebihnya bukan warga negara. Dan kalau kita lihat penularan di negeri, antara negeri di Malaysia, Sarawak masih lagi kekal menjadi negeri merekodkan kes harian tertinggi dengan 3,100 kes, diikuti Selangor 2,989 kes. Jadi inilah antara dua negeri yang merekodkan tinggi. Sabah juga tinggi kalau kita boleh lihat 2,067 kes, dan Sarawak 3,100 kes. Rasa ini mungkin hari yang keempat merekodkan 3,000 ke atas di Sarawak. Dan untuk perincian di Sarawak pula, Wan Alif sila kongsikan. 3,100 angka seperti yang kita telah war-warkan tadi, iaitu jangkitan baru COVID-19 di negeri Seri Sarawak. Dan ini menjadikan kumulatif kes COVID-19 yang baru di Sarawak setakat semalam iaitu 141,912 kes. Kuching masih lagi menjadi daerah paling tinggi mencatatkan kes baharu iaitu 804, diikuti 1,379, Samarahan 252, Bintulu 231 dan Lundu 155 kes. Daripada jangkitan harian tersebut, 575 adalah bergejala, manakala 2,525 adalah jangkitan tidak bergejala. Dan 7 termasuk jangkitan yang dikesan melalui pintu masuk dari negeri-negeri di seluruh Malaysia dan juga negeri yang masuk dari luar negara. Semalam juga, alhamdulillah, ada peningkatan untuk jumlah keseluruhan kes sembuh, iaitu meningkat sebanyak 105,801 di seluruh Sarawak. Dan semalam mengejutkan kita jugalah 10 kes kematian diakibatkan jangkitan COVID-19 ini meningkat kepada 593 kes. Dan semalam juga ada 2 kluster baru direkodkan. Tiada kluster tamat dan menjadikan jumlah kesemua kluster yang masih aktif iaitu 149 jumlah kluster yang masih aktif. Dan apa-apa pun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik. Betul. Masih ikut SOP. Yang belum ambil vaksin, jangan takut. Ambil vaksin. Tapi lebih daripada 90% populasi dewasa di Sarawak dah pun menerima vaksin penuh, dan sekarang dah pun bermula program vaksinasi untuk remaja yang berumur 18 tahun ke bawah. Semalam kita saksikan umur 16, 17 dah pun menerima vaksin. Ya, pelajar-pelajar kita di tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan kita doakan agar proses pemberian vaksin kepada adik-adik kita dapat berjalan lancar supaya mereka boleh kembali ke sekolah, supaya mereka boleh kembali kehidupan mereka seperti biasa. Kesian tengok mereka. Kepada lebih-lebih kepada mereka ni, John, mereka yang akan menduduki peperiksaan penting. Itu yang penting. Walaupun masih dalam keadaan PKPD, kawasan yang ada PKPD itu yang pastinya membuatkan satu program ataupun program imunisasi untuk golongan ini terpaksa diganjakkan, tetapi kita harap ianya dapat dilaksanakan secepat mungkin dan dipermudahkanlah. Itu mengenai vaksin. Dan kalau kita lihat kes dekat Sarawak ni memang setiap hari menunjukkan angka yang tinggi. Menurut Dr. Sim, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, beliau berkata jangan panik sebab peningkatan kes di Sarawak nilai data mengikut kategori. Beliau berkata kebanyakan daripada kes positif di Sarawak yang dilaporkan adalah daripada kategori 1 dan kategori 2 di mana tidak menunjukkan apa-apa simptom ataupun simptom ringan sahaja. Dan tumpuan kini diberikan kepada kategori 3, 4 dan 5 kes positif COVID-19 di mana itu merupakan kategori-kategori yang lebih kritikal. Dan beliau berkata ini disebabkan oleh
kadar vaksinasi yang tinggi di Sarawak. Jadi inilah terbukti bahawa kebanyakan kes adalah daripada kategori 1 dan 2 dan kategori 3, 4, 5 adalah sikitlah berkurangan. Jadi itu yang kita nak, tapi itu tak bermakna kita boleh turunkan kita punya guard, SOP pun kena lagi juga patuh dan sebagainya sebab kita tak naklah dijangkiti COVID-19. Betul. Dan kita kalau dapat nak putuskan terus penularan jangkitan COVID-19 ini, terutamanya di Bumi Kenyalang yang kita cintai ini, agar Bumi Kenyalang dapat menjadi satu daerah ataupun bumi yang betul-betul melaksanakan endemik walaupun kita masih berhidup ataupun kita live dengan COVID-19 ini. Betul tak? Betul. Jadi baik, itu saja antara berita ataupun perkembangan yang kami nak kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan seorang pakar psikiatri yang kita akan membicarakan mengenai pencegahan bunuh diri ini ataupun mengambil nyawa sendiri bersama dengan Dr. Shim Voon Kong, pakar psikiatri Hospital Sentosa Kuching selepas ini. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya satukan jiwa. Semarakkan api cinta di hati pada setiap insan kita gamaikan Agar gemilang
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Ya baik, semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga My TV. Ya. Baik, pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia. Jadi tak terkecuali juga rakyat Malaysia dan Sarawak secara umumnya. Dan setengah daripada kita berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuk kemurungan terutamanya ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau, dan dengan COVID-19 ini kita tak boleh berjumpa dengan sahabat handai, ahli keluarga, sistem sokongan kita, mungkin kita terpisah daripada mereka. Dan menurut sumber daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020, iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Dan sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri telah dilaporkan kepada PDRM dan berbanding 112 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2020. Dan ini merupakan peningkatan sebanyak 67%. Dan untuk itu, topik kita pada pagi ini, pencegahan bunuh diri. Kita akan bersama dengan Dr. Shim Voon Kong, pakar psikiatri Hospital Sentosa Kuching melalui panggilan video Skype. Dr. Shim, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik. Apa khabar Dr. Shim? Kabar baik. Oh, okey, baik. Jadi sebagai permulaan, mungkin boleh Dr. Shim kongsikan tema untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2021 ialah Let's Talk, Minda Sihat, Bertindak Segera, Harapan Terbina. Jadi apakah fokus utama untuk tema tersebut pada tahun ini, Dr. Shim? Okey, terima kasih atas jemputan ke program Sejahtera Asia. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa topik pada pagi ini memang sangat pentinglah dan jatuh tepat pada masanya, kerana hari esok merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ataupun World Suicide Prevention Day. Dan bulan September ini juga merupakan World Suicide Prevention Month. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini disambut pada 10 September setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan juga mengurangkan stigma masyarakat terhadap masalah bunuh diri secara global. Dan seperti yang dinyatakan oleh pengacara Jack Jonathan tadi, tema World Suicide Prevention Day di negara kita pada tahun ini ialah Let's Talk, Minda Sihat, Bertindak Segera, Harapan Terbina, ataupun dalam versi bahasa Inggeris, tema ialah Creating Hope Through Action. So tema ini dipilih dengan tujuan untuk memfokuskan peranan masyarakat secara bersama dalam usaha untuk mencegah bunuh diri, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing dalam membantu mengurangkan kadar kematian akibat bunuh diri. Dan tanggungjawab ini bukan jatuh saja kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental saja, ataupun pada bahu golongan profesional di dalam bidang kesihatan mental. Tetapi tanggungjawab ini meliputi semua peringkat, dari peringkat individu, keluarga, organisasi, komuniti, pihak media maupun agensi kerajaan, swasta dan bukan kerajaan NGO. Dan kalau ikutkan statistik ya, Dr. Sim, setiap 40 saat setiap individu maut akibat bunuh diri. Dan ini menjadikan bunuh diri punca kematian kedua tertinggi individu yang berusia 15 tahun sehingga 29 tahun. Dr. Sim, mungkin boleh dikongsikan di sini apakah tanda-tanda awal kemurungan ataupun faktor risiko yang boleh menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri ini sebenarnya, Dr. Sim? Okey, kemurungan ataupun depression merupakan salah satu faktor risiko kepada kejadian bunuh diri. Tetapi ia bukannya satu-satu faktor utama sahaja. Terdapat banyak lagi faktor-faktor risiko yang lain. Tanda-tanda kemurungan boleh termasuk rasa sedih yang berpanjangan. Kamu rasa sedih hampir setiap hari melebihi tempoh 2 minggu, ataupun kamu hilang minat terhadap benda-benda ataupun aktiviti yang diminati sebelum itu. Anda mungkin mengalami gangguan tidur dan gangguan selera makan, hilang daya tumpuan, ataupun anda mengalami keletihan, kelesuan yang berlalutan. Kamu mungkin rasa bersalah ataupun rasa berputus asa
Dan of course kalau simptom teruk anda mungkin wujud fikiran ataupun niat untuk mencederakan diri sendiri ataupun bunuh diri dan sebagainya. Selain penyakit kemurungan, penyakit mental yang lain seperti bipolar disorder, penyakit skizofrenia juga berkaitan dengan tingkah laku bunuh diri. Dan faktor risiko yang lain termasuk juga masalah penyalahgunaan dadah dan alkohol. Sejarah cubaan bunuh diri yang lepas, sejarah bunuh diri dalam keluarga ataupun masalah penyakit kronik terutama yang melibatkan kesakitan yang berpanjangan seperti penyakit kanser atau anda mengalami keadaan stres yang sangat melampau terutama semasa situasi COVID-19 sekarang di mana seseorang itu mungkin perlu dikuarantin untuk jangka masa yang panjang dan ini menyebabkan kesunyian ataupun anda mungkin kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan semasa pandemik COVID. Anda mungkin kehilangan orang tersayang akibat penyakit COVID. So semua ini boleh memaksa sesetengah orang berasa buntu dan mereka mungkin memilih untuk bunuh diri. Tidak lupa jugalah akses kepada benda-benda ataupun kaedah-kaedah bunuh diri seperti racun dan senjata api juga boleh merupakan faktor risiko. Kekurangan sistem sokongan sosial, kemudahan kesihatan mental yang tidak cukup, semua ini juga boleh menyumbang kepada peningkatan kejadian bunuh diri. Yang pentinglah yang kita mesti faham bahawa suicide ialah sesuatu fenomena yang kompleks. Ia tidak boleh dijelaskan oleh satu faktor saja. Kebanyakan masa bunuh diri ini terjadilah disebabkan oleh gabungan ataupun kombinasi beberapa faktor risiko bersama. Ya. Jadi tindakan segera perlu diambil bagi menanganilah tingkah laku bunuh diri secara bersama di setiap peringkat ni. Jadi mungkin boleh Dr. Shim menjelaskan apakah peranan atau strategi di peringkat individu, terutamanya mereka yang mempunyai tingkah laku bunuh diri seperti pemikiran ataupun idea, niat ataupun percubaan bunuh diri. Okey, di peringkat individu, bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental ataupun tingkah laku bunuh diri, mereka perlu reach out. Mereka perlu bersedia untuk meminta bantuan. Sebenarnya bantuan-bantuan ini banyak terdapat di luar sana. Banyak orang rasa malu ataupun takut untuk meluahkan masalah mereka dan mendapatkan bantuan. Tapi mereka perlu faham bahawa tindakan meminta bantuan ini bukan bermaksud mereka adalah lemah. Kedua, mereka juga perlu elakkan bersendirian dan sentiasa stay connected dengan orang di sekeliling mereka, sama ada secara bersemuka ataupun secara virtual. Mereka boleh menyertai kumpulan-kumpulan sokongan seperti peer support group, iaitu kumpulan yang terdiri daripada orang yang pernah ada pengalaman melalui masalah kesihatan mental ataupun masalah bunuh diri. Mereka boleh mempelajari teknik-teknik relaksasi, teknik alihkan tumpuan bagi membantu mereka menangani stres. Sekiranya masalah mereka masih tidak selesai, maka mereka perlu mendapatkan bantuan profesional seperti berjumpa dengan kaunselor, pegawai psikologi ataupun doktor psikiatri sekiranya perlu. Faham. Jadi baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan kejadian bunuh diri yang berlaku di Sibu yang saya rasa dah pun tular dekat media sosial dan sebagainya. Pada pendapat Dr. Shim, bagaimanakah komuniti dapat membantu untuk meningkatkan kesedaran dan meringankan beban mereka yang mempunyai masalah tekanan sebegini? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Di peringkat komuniti, kita boleh tolonglah dengan lebih prihatin, bertanya khabar dan sentiasa membantulah, sama ada memberi bantuan kewangan, bantuan fizikal ataupun sokongan kepada orang di sekeliling kita. Kita harus meningkatkan tahap literasi kita terhadap masalah kesihatan mental. Janganlah kita mendiskriminasikan golongan yang mempunyai penyakit mental. Sebaliknya, kita perlu hapuskan stigma dengan memahami keadaan mereka, tidak cuba menghakimi ataupun membuat andaian yang tidak berasas terhadap mereka. Kita perlu membantu mereka untuk dapatkan rawatan secepat mungkin. Dan kita boleh mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif dan positif kepada mereka. Satu perkara yang sangat penting ialah apabila kita terima berita-berita ataupun gambar ataupun video berkenaan dengan kes bunuh diri.
kita janganlah sebarkan ataupun viralkan maklumat-maklumat tersebut kepada media sosial. Kalau kita viralkan, bukan sahaja kita tidak menghormati privasi bangsa dan keluarga bangsa, kita juga secara tidak langsung menyumbang kepada masalah stigma dan menghindari usaha pencegahan bunuh diri. Yep. Apa yang perlu kita buat apabila kita terima berita-berita ini ialah pertama, kita jangan sebarkan. Kedua, kita padam terus ataupun delete terus mesej-mesej tersebut. Dan ketiga, kalau boleh, kita mesej balik penghantar tersebut dan meminta dia untuk supaya tidak lagi sebarkan maklumat-maklumat sensitif macam ini. Ya, betul. Dan maklumat seperti ini kalau dapat tidak disebarkan agar menjaga sensitiviti keluarga itu tersebut. Dan terima kasih kepada Dr. Sim atas perkongsian pada hari ini sebagai satu pengenalan ataupun info baru di mana kes bunuh diri ini merupakan perkara penting untuk kita tahu sebenarnya. Dan harus kita bincangkan dan harus kita jangan stigma kita terhadap mereka ni yang mempunyai masalah ataupun kesihatan mental. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Shim Voon Kong, pakar psikiatri Hospital Sentosa Kuching. Terima kasih Dr. Baik, jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini, hari Khamis ini. Tapi sebelum kita melabur tirai seperti biasalah, saya rasa Wan Alif ada pantun, ada? Biasalah ada pantun. Silakan. Okey, pantunnya berjalan ke hilir dengan sedia, duduk berehat membaca majalah, saling menghormati amalan mulia, rakyat pasti tidak berbalah. Sekian daripada kami untuk Sejahtera Asia pada kali ini. Saya Wan Alif dan saya Jonathan Ding. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.